Selalunya dalam jadual bila ada jemputan ni, nak buat apa, kelas apa? Kalau tanya saya kelas fiqh je lah kan. Kalau nak cari kitab lain ni kena murajaah lain kan. Yang ini insya-Allah moga-moga Allah berikan kemudahan. Dan malam ni ibu-ibu dalam masa yang terdekat sudah mendapat panduan yang bertambah lah. Wallahualam hari Khamis ni ada ke tidak kelas saya terpulang. Kalau dah ada ni. Tapi kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada pun saya rasa ini satu kebaikan yang besar apabila Allah memilih kita untuk berterusan dalam majlis ilmu ini. Alhamdulillah. Ala kulli ni'mah bi ni'mati tatimmu salih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat yang beri salam keseluruhannya. Boleh jadi bukan saja di Google Meet Live ini. Selepas ini akan ada rakaman Allahumma salli ala Muhammad yang telah dirakam ini untuk diletakkan di YouTube Gema Nur Iman. Maka jemputlah singgah supaya kita ini akan ada sentiasa masa untuk mengingati Allah dengan apa? Dengan menghadiri majlis ilmu. Dan majlis ilmu ini dirakam dan disimpan. Kalau tidak di YouTube Gema Nur Iman, singgahlah dekat FB Live saya. Ustazah Nur bintu Kasmuri, insya-Allah. Moga ada kebaikan. Apa khabar Kak Zarina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tanya khabar, dia bagi salam kat aku. Sebab saya nak bagi salam tadi kat Ustazah, diorang tengah mengaji, sahabat mengaji. Baik. Alhamdulillah. Maafi muskilah. Dan lepas tu kan, tadi kan cerita pasal bacaan suratul kahfi tadi kan kakak, ibu-ibu sebenarnya. Dia ada kaedah membaca supaya kita ini boleh membaca dengan lancar. Jadi jemputlah siapa yang ingin menghadapi cabaran-cabaran sebelum waktu subuh ni. Walaupun selalu orang kata waktu subuh ni waktu me time dengan Allah SWT. Kalau saya punya kelas mula pukul 5, awal lah sikit bangun pukul 3. Macam tu lah maksudnya kan. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian singgahlah dan bolehlah belajar kaedah bagaimana untuk membaca suratul kahfi ini dengan kaedah yang benar. Dan akhirnya maksudnya kat mana nak berhenti, kat mana nak mula macam tu kan. Jadi sebab tadi Kak Ajah tadi tanya, lepas tu Kak Wan pun tanya macam tu kan. Jadi ustazah ada dia tanya. Kalau ustazah tak ada pun kena tanya tau. Kalau pembacaan itu perlu diperbaiki ya. Moga-moga Allah beri kemudahan untuk semua sahabat-sahabat Gema Nur Iman ini memperelokkan bacaan dan memperelokkan amal dan akhirnya dapat menghafal 10 ayat awal terutamanya ataupun 10 ayat terakhir kepada suratul kahfi ini. Kalian tidak akan menyesal kelak insya-Allah. Malahan kalian akan berterima kasih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga saya ada dalam senarai terima kasih itu kerana mengajak dalam cabaran ini supaya kita dapat menghafal. Tahniah untuk Kak Menira lah. Kak Masroha on the way untuk menghafal insya-Allah. Kak Azrina dia nak hafal sendiri terpulang. Masya-Allah. Dan sahabat-sahabat yang lain yang bersama sebenarnya kebanyakan sahabat-sahabat saya yang berada di sini ni, sekarang ada ramai juga dekat bersama saya dekat Al-Kahfi Challenge ni. Cuma saya mengajak ni juga kerana Allah, kerana dia bukan saja-saja. Hari ni saya buka status Kak Amira. Saya minta maaf saya buat selingan sedikit sebelum saya buka kelas ni. Malam ni kan membuka mata sikit lah. Sebab saya rasa ni waktu-waktu yang untuk melelapkan mata, merehatkan minda. Tapi Gema Nur Iman kelas pukul 9 memang on aja kan tiap-tiap hari. Tiba-tiba hari ni Ustazah Nolia pula yang keluar. Tu yang tersasul-sasul admin kita hari ni. Selalunya ustaz, tiba-tiba ustazah pula kan. Tapi tak ada masalah. Nak ceritanya ibu-ibu Kak yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya buka kamera, jangan tutup kamera. Aku nak cakap pasal kau. Dia pergi lari pula betul lah. Saya buka dia punya status saya tak silap tadi. Baru je ni tadi, baru ni. Kan yang Datuk Dr. Badlishah punya tu. Betul? Kan Kak Amira punya status kan? Bonda No share dekat group, saya share dekat status saya. Yang itu punya lama tu, klip tu lama dah dia bagi dah sebenarnya. Itu klip tu diulang share saja. Di mana setiap kali dia cakap apa? Ini bukan ucapan bodoh-bodoh je. Aku pun tak jarang cakap guna macam itu. Tapi dia cakap tu selamba je supaya nak bagi tahu faham. Dia bukan ucapan biasa-biasa apabila kita menutup satu-satu majlis ilmu. Malahan tasbih kafarah dan suratul as itu adalah panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mengajak ibu-ibu, dia bukan pasal majlis ilmu je. Sebab itu setiap perkumpulan kita, kalau padanya ada ilmu, tutuplah juga dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun hanya membaca Al-Quran, walaupun hanya murajaah, walaupun hanya berjumpa makan minum, kemudian kita baca doa, kita mau berbincang pasal apa-apa program.
tutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Yang ni dah nak tutup dulu ke kita nak mula belajar dulu ni? Oh, kita mula belajar. Okay, kita belum nak tutup, kita baru nak mula. Alhamdulillah, insya-Allah. Yang kita akan menyambung, minta maaf banyak-banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Suka Kak Rohai malam ni, masya-Allah, tabarakallah. Dia link dia betul masuk tu malam ni, alhamdulillah. Okay, kita nak menyambung dalam bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atas sikit Kak Azrina untuk tengok tajuk besar dia sedikit untuk mengulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atas lagi satu. Okay, dia berkaitan bab mandi wajib ini. Dan mandi wajib adalah perkara yang apabila nak melakukannya dia perlukan dengan niat, maka mandi wajib adalah mandi yang tidak sah tanpanya apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Tak ada sebab mewajibkan mandi wajib, maka tak sah mandi wajib. Tak perlu pun mandi wajib. Antara sebab mandi wajib itu, Allahumma salli ala Muhammad, yang pertama adalah janabah, haid, bersalin dan mati. Yang pertama kita dah bincangkan sebelum ini berkaitan dengan janabah. Yang sebutkan sebagai janabah itu adalah jauh, jarak yang jauh, sebagaimana firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabasurat bihi an junub, maka pergi ia lalu dilihatnya dari jauh. Dan itulah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW next, bahawa Rasulullah SAW apabila dia menunaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sebenarnya itu adalah rahsia dalam rumah tangga, ataupun perkara-perkara yang menyebabkan kita ada rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan sebab-sebab yang kita akan bincangkan pada malam ini, oleh dua perkara ini insya-Allah, maka semua perkara itu tidak boleh diwar-warkan. Perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan janabah ini disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, next, keluarnya air mani, dan keluarnya air mani ini dinyatakan ada dua jenis air mani dari keluar daripada Allahumma salli ala Muhammad, daripada air mani ini, bahawa sama ada di kalangan lelaki ataupun perempuan, dengan apa juga sebab sekalipun. Sama ada dia bermimpi, satu. Sama ada dia bercumbuan, terutamanya suami dan isteri lah. Atau yang lain tak boleh. Okay. Melihat seseorang dengan berahi atau berhayal. Kita tengok, ini cabaran untuk sahabat-sahabat yang belajar, yang para gurunya adalah lelaki kebanyakannya. Macam Bunda Nur cakap tadi kan, Allahumma salli ala Muhammad. Gitulah. Jadi berhati-hati, itu adalah ujian juga. Ataupun ketika dia berhayal ni apabila dia melihat sesuatu perkara, kemudian dia memikirkan perkara itu. Dia nampak contoh kalau duduk-duduk dekat mana-mana lah, tak kisahlah. Ataupun kita berjalan di highway ke mana-mana yang sebelum ni saya ada bangkitkan, kita nampak billboard yang ada gambar orang perempuan yang tertutup aurat, contoh. Ataupun lelaki yang jual barangan untuk bodybuilder tu. Lepas tu dia akan ada iklan, mestilah tunjuk badan dia kan. Sama ada lelaki dan perempuan, kalau dia melihat perkara itu dan dia merasa berahi. Berahi maksudnya dia ada rasa Allahumma salli ala Muhammad, nafsu dia terangsang itu, maka apabila ia boleh mengeluarkan air mani, dia wajib mandi wajib. Ini berdasarkan hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha wa radu'an. Katanya, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haqqi. Fahal 'alal mar'ati min huslin idza ihtalamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma'. Bahawa dekat dalam PDF ni dia ada pernyataan tentang dua jenis air mani selain daripada dua jenis air yang keluar daripada kemaluan selain daripada air mani. Tapi kita holkan yang tu, kita tengok yang bawah dia, makna daripada hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas sikit ke? Terlebih tu. Ke bawah lagi tu maksudnya bahawa Ummu Sulaim ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, wahai Rasulullah, Allah tidak malu kepada perkara yang benar kan? Seorang perempuan yang bijaksana ni, dia buat reverse psychology bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tanya directly.
Rasulullah, aku keluar air mani, bukan situ. Tak. Rasulullah, bahawa sesungguhnya Allah tak malukan pada perkara yang benar. Kemudian, adakah, kata Muslim, perempuan ni wajib mandi apabila dia bermimpi. Sama ada dia bersetubuh ataupun dia bermimpi melihat sesuatu perkara yang menyebabkan dia inzal. Maksudnya dia keluar air mani. Dan Rasulullah SAW menjawab, ya, sekiranya dia bermimpi hingga keluar air mani. Subhanallah. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka di sini menunjukkan bahawa lelaki dan perempuan, dia ada perkara yang sama yang boleh menyebabkan dia wajib untuk membersihkan dirinya bila dia ingin melakukan kewajipannya kepada Allah SWT, terutamanya untuk bersolat. Malahan juga untuk berpuasa. Subhanallah. Hadis seterusnya daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yajidul balala wa la yadhkuruh tilama qala yaghtasil wa anir rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balala qala la ghusla alayh. Faqalat Ummu Sulaim al-mar'atu tara dhalika 'alayha ghuslun qala na'am an-nisa'u syaqa'ikur rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi yang memberi salam. Subhanallah. Rasulullah SAW telah ditanya tentang seorang lelaki yang mendapati dirinya basah, tapi dia tak ingat apa mimpinya. Rasulullah SAW menjawab, dia hendaklah mandi. Baginda juga ditanya tentang seorang lelaki yang bermimpi tetapi mendapati dirinya tidak basah. Baginda menjawab, dia tidak wajib mandi. Jadi dia je yang tahu, dia basah ke dia tak basah, diri mereka yang tahu, sama ada lelaki atau perempuan. Tetapi kalau dia tak tahu, dia boleh bertanya. Tapi jawapannya sudah jelas dan nyata dekat sini. Kalau dia basah, maka dia bermimpi. Dia basah tu bukan basah buang air tau. Dia basah yang selain daripada air kencing. Dia basah yang tidak menyebabkan dia, orang Melayu cakap apa kalau kencing malam tu? Orang jauh je kak. Malu pula aku nak cakap kat sini. Ngompol. Pandai pula Kak Farida. Kasmadi ni orang Jawa ke? Ya. Oh ya ke? Orang Jawa mana kak? Ulu Langat? Orang Johor. Oh orang Johor. Okey, kita orang Johor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi dia kencing malam tu bukan itu, tapi dia bermimpi dan basah. Tapi kalau lelaki yang bermimpi mendapati dirinya tak basah, baginda menjawab, dia tidak wajib mandi. Dia mimpi perkara yang sama tapi dia tak basah. Jadi dia tak wajib mandi. Kemudian Ummu Sulaim, hadis ini ada kaitan dengan hadis yang ke atas tadi tu, juga bertanya, jika perempuan bermimpi demikian, bagaimana? Adakah dia wajib mandi? Rasulullah SAW menjawab, ya, kerana perempuan adalah pasangan kepada lelaki. Apa yang lelaki mempunyai hukum kepadanya, juga dia berlaku hukumnya kepada orang perempuan jika berlaku yang sama. Dia bermimpi, kemudian ada tanda basah di situ. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih singgah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ibu akak yang dirahmati oleh Allah sekalian, maksud pasangan kepada lelaki ialah kejadian dan tabiat perempuan adalah setara dengan lelaki. Tak apa benda Rafiah. Tak tahu cakap Jawa tak apa. Tahu cakap Arab. InsyaAllah. Sikit-sikit. Sebab itu adalah lebih dituntut. Itu tadi selingan je. Dia perkataan ataupun dia punya nama bagi yang kencing malam tadi tu lah kan. Rasulullah Muhammad minta maaf. Dengan izin. Itu tak kerti sebut tu apa benda tu. Kalau aku sebut besar kan lain pula kan. Kak Sorina nak tolong sebutkan ke? Besar. Oh, gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, itu sebutan yang betul Jadi orang keluar daripada Terengganu kalau nak sebut begitu, itulah sebutannya. Subhanallah. Baik, kita kembali kepada tabiat lelaki dan perempuan ini. Ia seolah-olah daripada mereka sebahagian daripada lelaki. Kalau lelaki diwajibkan untuk mandi apabila dia inzal. Inzal ni maksudnya dia mimpi kemudian ada tanda basah. Dia keluar air mani lah maksudnya tu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka dia wajib mandi. Yang pertama dia bermimpi. Yang kedua, yang wajib untuk mandi wajib ini
kerana dia berjima. Walaupun tidak keluar air mani. Subhanallah. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radhu'an. Baginda Nabi SAW bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahdaha wajaba alaihi al-khusl." Baik. Tadi dah sebut dah Kak Hamimah. Allahumma salli ala Muhammad. Wa fi riwayah Muslim wa illam yunzil. Apabila dia berada di antara kedua-dua paha dan betis perempuan, kemudian menyetubuhinya, lelaki ini, maka dia wajib mandi. Dalam riwayat Muslim, walaupun tidak keluar air mani, kerana mereka bersetubuh, iaitu berjima. Berjima kalau tidak keluar air mani pun tetap wajib mandi. Tapi apatah lagi kalau dia berjima dan dia mengeluarkan air mani, maka dia wajib mandi. Allahumma salli ala Muhammad. Atau lagi sikit Kak, ada satu lagi tu belum habiskan. Hadis lagi satu? Dah. Oh, walaupun dia ya, okey. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Hadis seterusnya ialah daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa radhu'an. Wa massal hitanul hitana faqad wajaba al-khuslu. Dan apabila bertemu alat kelamin lelaki dan alat kelamin perempuan yang bersetubuh bersama suami isteri itu, mereka berdua wajib mandi. Jadi saya keluar daripada tajuk yang halal ini kepada perkara yang haram. Saya minta maaf sebagai satu panduan. Kalau mereka pun melakukan minta maaf perzinahan, mereka pun wajib mandi. Kewajib. Sebab itu mereka melakukan perkara persetubuhan itu. Cuma persetubuhan itu dia berbeza antara yang halal dengan yang haram. Pastinya yang halal itu lebih mendapat panduan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis ini pasangan lelaki dan perempuan wajib mandi kerana kedua-duanya berkongsi sebab yang mewajibkan mandi. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita kembali kepada dua air yang selain daripada air mani tadi Kak. Atas sikit Kak Zarina. Yang nota kaki tadi. Baik, yang ni. Atas sikit, lagi sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Dinyatakan di sini dua jenis air yang keluar selain daripada air mani yang disebut sebagai mazi. Air mazi ialah cecair berwarna putih jernih, melekit dan keluar di saat timbul syahwat dan juga tanpa syahwat. Dia boleh keluar kedua-duanya. Keluarnya tidak dengan cara memancut dan tidak diikuti dengan rasa letih. Kadang-kadang seseorang tidak merasai mazinya keluar sebagaimana dia merasai maninya keluar. Mazi lelaki dan wanita sama sahaja dan tidak ada beza. Malah mazi ini akan keluar daripada alat kelamin seseorang wanita apabila timbul syahwat pada dirinya. Siapa yang tahu timbul perkara itu? Diri sendiri. Diri kita sendiri. Jadi kitalah yang bertanggungjawab dengan apa yang kita rasa. Bila kita merasakan sesuatu perkara itu menyebabkan kita rasa ada perasaan berlainan seperti biasa, saya percaya yang sudah berkahwin ni lebih berpengalaman. Jadi kalau ada sesiapa yang belum berkahwin itu, dia seperti Allahumma salli ala Muhammad, keluarnya air mazi ini apabila, kalau dengan izin saya bercakap ni dengan izin, Allahumma salli ala Muhammad, kalau dia nampak orang lelaki ataupun dia tersentuh orang lelaki, dia ada current. Faham ada current? Bolehlah faham perkataan tu ada current lah. Itu bahasa paling apa? Paling selamat, paling Lembut, belas. lembut, Kan? lembut. Diplomasi. Walaupun current tu takut terbakar current tu. Tapi memang terbakar lah tu nanti current tu. Kalau suami isteri tak ada current bahaya. Tapi kalau yang belum kahwin dah ada current, dia kena mandi macam ini jugalah. Salah, kalau dia keluar air mani dia mandi. Tapi kalau air mazi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan air wadi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak mewajibkan untuk mandi, dia cuma bersihkan saja. Tapi dia akan ada rasa je. Tapi kalau dia keluar air mani, sebab air mani ini berbeza warnanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau air mazi ini cecair berwarna putih dia kalau putih jernih, dia adalah nanti akan belajar dalam bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, haid dan nifas. Tapi saya percaya ibu dah ada kelas khusus untuk haid dan nifas dan juga istihadah. Cuma saya nak bagi tahu bagi mereka yang haid, apabila dia suci, ni lebih mudah untuk saya memberi kefahaman kalau saya buat kelas saya lah. Sesiapa yang nak tahu dia dah bersih daripada haid,
dia akan keluar air berwarna putih tapi bukan jernih yang melekit. Dia jernih yang berkaca dan tidak melekit. Itu beza dia. Jadi kalau nak tahu ibu-ibu dah bersih daripada haid, kena tengok cairan tu dah keluar ke belum. Tak adalah Ustazah, selalu kering aja. Kalau memang kering dan tak keluar cairan tu dan memang kita dah biasa dengan kering, is okay kalau dengan kering. Tapi kalau bukan kering, kebiasaannya dia akan ada keluar cairan, pastikan ada keluar cairan putih itu, putih dia berkaca. Bukan putih yang macam mazi ini. Sebab dia putih yang seperti sedikit, Allahumma salli ala Muhammad, dia jernih tapi dia hampir kepada sedikit susu. Tak maaf cakap. Nak kenal ni benda ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ibu-ibu kalau selepas uzur, selepas period, selepas datang haid, pastikan cairan putih jernih tadi tu, yang berkaca tadi tu, seperti cermin itu, dia mesti keluar sepatutnya. Kebiasaan untuk wanita yang normal. Kalau tak keluar, macam sedap. putih telur tu Ustazah. Saya? Macam putih telur tu kan? Putih telur pun tidak. Dia lebih berkaca. Putih telur tu kira pekat juga tu. Tapi lebih kurang begitulah. Putih yang bukan warna putih yang ada warna. Dia putih yang macam berkaca. Itu istilah dia. Dia ada dalam kitab Tuhfatul A'izza fi Dima'in Nisa. Kitab berkaitan dengan buah daripada apa yang dikurniakan oleh Allah kepada wanita. Dalam kemuliaan wanita. Buku tu Syekh Mansur yang bagi tauliah pada kami dulu. Pada ijazah pada kami belajar untuk benda tu. Jadi dia kata macam tu lah. Bagi perempuan yang haid kalau nak tahu dia betul-betul bersuci, dia memang akan keluar itulah cairan dari tu. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh jugalah Kak Jana katakan macam putih telur tu juga tapi dia tak adalah pekat begitu. Dia cair je. Dia macam air yang keluar biasa cairan kalau kita Allahumma salli ala Muhammad, macam air tapi dia ada berkaca sedikit lah. Okey, yang kedua wadi. Air wadi pula ialah cairan berwarna putih telur tebal. Yang ni yang macam Kak Jana katakan tadi. Dan tidak ubah seperti air mani tetapi tidak ada bau. Biasanya keluar selepas membuang air kecil dan ketika memikul beban yang berat untuk orang perempuan terutamanya. Biasanya juga keluar dalam bentuk 1 atau 2 titis sahaja. Para ulama ijma' tidak wajib mandi junub kerana keluar mazi dan juga wadi kerana cairan itu bukan disebabkan daripada perkara-perkara yang disebutkan daripada punca keluar daripada air mani tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Tak ada Saya sambung sikit tu. Al-Imam An-Nawawi pula menjelaskan jika seseorang lelaki melihat mani di atas tilamnya yang mana bukan saja dia tidur di situ, bahkan ada seorang lelaki yang sudah pun mencapai umur keluar air mani juga turut di situ, tidak wajib mandi ke atasnya kerana kemungkinan mani yang keluar itu adalah mani seorang lagi. Dua-dua lelaki. Bukan lelaki atau perempuan. Tapi kalau lelaki dengan perempuan tu lain. Allah SWT Muhammad, suami isteri kan. Jadi seorang lagi tu pun tidak wajib mandi kerana kemungkinan mani tersebut datang dari yang pertama. Selain daripada itu setiap orang darinya tidak boleh menunaikan solat di belakang yang satu sama lain. Begitulah sebaliknya sebelum mandi. Walau bagaimanapun disunatkan kedua-duanya mandi. Lebih afdal mandilah kalau tak tahu siapa salah satu yang keluar daripada tempat yang dia tempat dia tidur tu. Kadang-kadang kan ada boleh jadi ada camping ke ada apa kan, kita tak tahu kan, macam tu. Jadi dia kena tahulah untuk orang lelaki ni. Kemudian sikit lagi, keluar cairan yang tidak jelas sama ada air mani ataupun air mazi. Atas sikit Kak Azrina. Menurut Syekh At-Taqiyuddin nak tanya. Tak, Saya? tapi walau bagaimanapun disunatkan kedua-duanya mandi. Maknanya kalau kedua-duanya tak mandi tu pun tak apa kan? Kalau dia tak tahu, maksudnya dia kalau ada 2 orang kemudian tak pasti, tak mandi tak apa. Tapi digalakkan untuk mandi. Okey, baik. Tapi kalau dia tak mandi masa tu, maksudnya dia mandi biasa je lah. Dia tak pergi mandi wajib. Kan? Sebab tak tahu siapa yang keluar tu. Dia tak boleh jadi imam antara satu sama lain. Dia tak boleh semayang antara sama lain. Kalau tak, dia kena mandi dulu, barulah dia boleh jadi imam dan makmum di situ. Wallahualam. Okay? Akhir sekali, dalam bab ini, keluar cairan yang tidak jelas sama ada air mani ataupun air mazi. Menurut Syekh At-Taqiyuddin Al-Husaini. Dulu kalau belajar bab ni,
kalau terutamanya yang mengajarnya adalah ustaz jarang akan explain benda ni sebab ada anak murid perempuan. Bila ustazah pula yang mengajar, dia pula ada anak lelaki, dia pun segan juga nak ceritakan semua. Jadi yang kat sini semua dah dewasa, dah ibu-ibu, dah nenek-nenek semua, dah kakak-kakak. Yang ni boleh bisik dengan anak bujang masing-masing, bisik juga dengan anak dara masing-masing, bagi tahu bahawa perkara ini perlu dipelajari. Sebab itu mak bapak adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak. Jadi kalau ayah segan, dia cakap pada anak lelaki. Ibu pula nak cakap anak lelaki segan, ibu cakap untuk dengan anak perempuan lah. Jadi ibu-ibu kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak menjawab kan? Macam mana nak menerangkan? Subhanallah. Dan di kalangan ulama' mazhab Syafi'i, Syekh Taqiyuddin Al-Husaini adalah di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya dia bersama dalam pengajaran dalam mazhab Imam Syafi'i ini, kalau seseorang ragu-ragu tentang kesalebapan yang terdapat pada pakaiannya. Pakaian ni maksudnya pakaian dalam dia lah. Ataupun pakaian yang dia pakai, kain gombang ke apa semua tu lah. Adakah air mani ataupun mazi, boleh memilih mana yang lebih yakin dan membina hukum berasaskan kepada apa yang lebih dia yakini. Kalau dia nampak warnanya seperti air mani, dia yakin ni macam air mani, dia kena wajib mandi. Kalau dia yakin itu bukan air mani, dia tak adalah terlalu warna dia pekat, kuning macam tu kan. Tapi dia seperti yang disebutkan wazi tadi tu. Minta maaf, mazi. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kalau ketika itu dia tidaklah perlu mandi, dia perlu bersihkan sahaja. Jika dia yakin lembapan itu adalah air mani kerana mempunyai ciri-ciri air mani, wajib ke atasnya mandi kerana dia dikira dalam keadaan berjunub. Dan jika dia yakin lembapan tersebut hanyalah air mazi, dia tidak perlu kepadanya mandi wajib kerana dia tidak berada dalam keadaan berjunub. Sebab sebaliknya cukuplah dicuci pakaian itu, dan dia kalau sudah yakin dia memang rasa tak ada lagi wuduk ataupun tak yakin dengan adanya wuduk tu, maka ambil wuduk lah kalau nak solat, itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Tak ada? Okay. Next. Okay, selesai berkaitan dengan mandi janabah. Mandi wajib yang pertama. Dan dalam bab janabah ini, perkara yang diharamkan ketika mereka yang berada dalam keadaan berjunub ini, pastinya yang pertama solat fardu atau solat sunat. Dua-dua tak boleh. Haram. Hukumnya haram. Okay. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Atas sikit Kak Azrina, saya tak nampak dia surah apa ni, saya minta maaf. Ada tak bawah dia? Surah An-Nisa ayat 43, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, minta maaf, la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Janganlah kamu hampiri solat, yakni mengerjakannya sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan, dan janganlah pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan bawah sekali berjunub sehingga kamu biris sabilin hatta tagtasilu. Subhanallah. Selain hendak melintas sahaja kalau kamu dalam keadaan berhadas. Dalam keadaan berhadas besar, boleh lalu. Lalu, tapi bukan untuk mendiam. Tapi mesti ada soalan. Sebelum ibu-ibu tanya, saya jawab je lah dulu. Sebelum ibu-ibu tanya, saya jawab dulu. Kalau kita ada kelas dekat masjid, ketika itu makzurah dan uzur. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kelas tu tak ada kat tempat lain, dan kalau masjid tu ada veranda. Veranda ke veranda? Dua-dua sama lah kan? Kan? Nombor 90 jalan Tamuntin. Dia tertekan ni. Allahumma salli ala Zainal Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Kak Aminah, bagi mesej dia. Kak Aminah kenal dia tu. Subhanallah. Kak Nur Sa'adah Ramiti tu. Bagi tahu dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam keadaan ni,
Kecuali kamu kalau nak melintas dan kalau maksudnya kalau kelas tu tak ada tempat lain, kelas tu memang kat situ je. Kemudian kelas tu kelas wajib. Kelas fiqah lah contoh. Kelas tauhid, kelas tasawuf. Bukan kelas mengaji. Ini bukan marah, ni bagi tahu, nak bagi terang sebab malam kan ni. Dah malam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Tapi sebelum tu ada orang tanya, ada sahabat tanya ni, minta maaf. Apakah kita boleh mandi junub kalau kita tak bersatu? Maksudnya dia suami isteri lah. Kita tak rasa apa dan tak keluar apa-apa, kita nak mandi boleh tak? Mandi kalau mandi wajib, kalau tak ada sebab untuk mandi wajib, tak payah mandi wajib. Tapi kalau nak mandi biasa silakan, tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tidak ada hubungan antara suami isteri tak perlu. Tapi kalau ada hubungan dengan suami isteri, kalaupun tidak keluar apa-apa dan tak turun air mani ke apa semua, tak inzal, tak rasa apa-apa, tetap wajib mandi. Okey, kita kembali bab yang tadi tu. Kalau kelas itu hanya ada satu, kemudian dia kelas wajib, kelas fardu ain, maka dia wajib attend kelas tu. Tetapi kalau ada veranda tadi tu, duduk dekat veranda. Macam orang nak menikah dekat masjid, tiba-tiba perempuan tu, pengantin perempuan tu dia uzur. Dia nak juga menikah dekat masjid. Jadi dia tak boleh masuk. Sebab nanti kalau nak menikah, dia akan ada waktu yang lebih kurang 1 hingga 2 jam. Dia majlis ilmu tu pun dia kena duduk kat veranda. Jadi pengantin perempuan tu kena duduklah dulu di luar. Jadi dia tidak boleh masuk. Sebab dia hanya boleh lalu je patutnya. Tapi oleh kerana majlis tu buat dekat masjid, Allahumma salli ala Muhammad, dan pastikan dia memakai pakaian yang tidak menyebabkan darah haid itu akan menitis. Kerana menjaga kehormatan rumah Allah Azza wa Jalla. Boleh Terima itu boleh faham insyaAllah. Ada soalan ke? Boleh Ayat masjid yang tiada beranda. Maknanya haram kan untuk masuk di ruang solat tu kan? Kalau dia macam tadi tu ada kelas tadi tu, okey. Kelas macam tadi tu, kelas wajib lah, kelas wajib dan tak ada kelas lain. Tapi kalau dia ada tempat lain dan dia ada waktu lain, maka dia tak perlulah bersungguh-sungguh ke situ. Tapi kalau tak ada langsung, memang itulah satu-satunya kelas yang ada dan dia memang kena belajar dan wajib belajar. Dia kena benar-benar berada dalam keadaan maksudnya terjaga dia punya darah itu tidak akan menitis dan jangan menjejaskan. Dan pastikan selepas selesai majlis ilmu itu, dia balik lah. Tak boleh dia berborak kat depan tu, makan, ni kuih apa tu, tak boleh. Tak boleh. So, yang ni ada khilaf tak? Sebab dulu kan masa memula belajar, saya ambil pendekatan yang saya cakap ni. Tapi bila lagi belajar dengan adalah pandangan-pandangan yang lebih diperinci. Dia ambil macam kita mengaji lah. Kita memang off terus. Tak boleh hadir pun. Mengaji, dia hukum belajar mengaji adalah Allahumma salli ala Muhammad, dia bukan dalam pelajaran yang fardu. Mengaji. Tak, maksud saya membaca Al-Quran dengan masuk ke ruang solat tu pendekatannya sama. Tak boleh hadir. Bagi mereka yang berpandangan begitu, yang saya cerita ini adalah majlis ilmu yang wajib saja. Saya tak cakap pasal yang sunat. Maknanya wajib tu masih boleh boleh hadir lah. Ya, yang wajib dan tak ada kelas tu tempat lain. Kena dengar explanation saya tu. Maksudnya tak ada kelas tu tak ada lain. Itu saja. Kat situ memang itu je lah. Yang tu yang saya tanya tu maknanya pada ustazah masih boleh pergi ya sebab kalau tanya saya masih boleh. Sebab guru saya kata kalau kita ni dahlah kita ni tak banyak ilmu, subhanallah. Kemudian kelas pula tak banyak. Dah bila ada kelas, tiap-tiap bulan pula haidnya 15 hari. Kelas pula 2 minggu dah tak ada. Kemudian kalau nak majlis ilmu itu pun kita masih ponteng dan cuti. Tapi sebenarnya yang tak macam tu pun ramai juga yang ponteng, minta maaf. Selingan. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Yalah. Sebab itu kalau ada contoh lebih baik sebab itu saya cakap kalau ada veranda. Kalau tak ada veranda, Allahumma salli ala Muhammad, saya pernah ditanya. Habis tu kalau tak ada veranda, tak ada apa. Pada ketika itu memang ada masjid tu, masjid terus masjid. Tapi jarang ada masjid macam tu. Dia mesti ada ruang tepi yang boleh duduk tu. Yang itu dibolehkan, diharuskan. Kerana itu bukan ruang utama solat. Yang tu faham tu ceritanya kalau yang tak ada beranda, maknanya
memang masuk tu ruang solat dah kan. So duduk atas kerusi. Oh, itu pilihannya ya. Pilihan dia lah. Duduk atas kerusi. Kalau orang lain semua duduk bawah, dia duduk atas kerusi. Supaya tak ada berlaku akan dia duduk betul-betul dekat ruang solat itu. Tapi itu lebih apa yang saya fahami daripada guru saya mengatakan bahawa kalau tak ada kelas lain, memang kelasnya kat situ. Tapi zaman sekarang tak ada. Tak ada yang begitu. Lagipun tak ada kelas yang betul-betul buat dekat masjid, yang betul-betul dekat dalam masjid. Biasanya mereka buat kelas dekat ruangan kuliah. Dah ada dewan kuliah lah pada Jadi dia tak ada isu kat situ. Apatah lagi kalau belajar mengaji. Bila belajar mengaji ni, yang ni sepatutnya tak payah datang pun tak apa sebenarnya. Sebab nanti kalau datang mesti kalian akan terbaca. Sebab saya bagi perkongsian sikit je lah Ustazah. Sebabnya macam surau di sekitar Perak ni tak diiktirafkan boleh tahiyatul masjid. Sebab bila yalah, dia surau biasa. Bila Ustaz balik sini dia kata dia terkejut lah juga. Dia kata beruntunglah muslimat kat sini masih boleh masuk ke ruang solat kalau boleh sebab dia bukan masjid. Ya, betul. Tapi kalau di sekitar Selangor majoritinya bila dah diiktiraf sama boleh buat tahiyatul masjid, muslimat dah tak boleh duduk di ruang solat untuk berkuliah dia kata. Cuma bagi tahu dengan Ustaz sebab kadang-kadang saya cakap isunya macam mana tahu. Bila tak ada kelas lain dekat selain daripada tempat tu. Tapi sekarang tak begitu. Isunya bila tak ada kelas lain selain daripada dekat masjid tu. Jadi orang perempuan tak ada tempat lain nak belajar. Memang itu salah satunya. Dan pelajaran itu adalah fardu ain. Saya tak cakap fardu kifayah. Dia fardu ain. Mengaji tadi fardu kifayah. Sebenarnya dia sunnah aja. Tapi belajar fardu kifayah. Okay. Tapi untuk diri sendiri fardu ain. Kita tak ada cakap pada orang lain untuk benda tu wajib belajar. Tapi kita nak wajibkan diri kita, boleh, tak ada masalah. Tapi fiqh, tauhid dengan tasawuf, dia mandatory. Dia tak boleh tidak. Jadi kalau memang satu je kelas kat situ, tapi ni alhamdulillah ada online. Terima kasih lah. Saya baru nak cakap, kalau ada inisiatif online tu Ustazah, maknanya dia tak boleh pergi lah kan? Inisiatif online maksudnya? Maknanya kuliah online ada yang fardu ain juga. Dalam waktu yang sama surau yang berdekatan. Kalau surau boleh. Tadi kan surau boleh. Tak, surau yang macam saya kata kat Selangor tu. Kan? Maknanya dia memilih online tu lah kan. Alternate. Dia kena pergi yang alternate. Okay, baik. Terima kasih Ustazah penjelasan. Sama. Jadi ibu-ibu kena faham satu perkara. Belajar fiqh seperti kata saya, tauhid, fiqh, tasawuf dan juga saya rasa saya kena cakap akhlak lah. Adab lah. Maka benda tu perlu kita wajibkan untuk diri kita dan memang wajib pun untuk diri kita kalau kita tak wajibkan pun. Jadi kalau dia tak ada tempat lain, ada rukhsah sedikit lah. Tetapi kena jaga dengan adab dan tata tertib yang tinggi. Macam tadi itulah. Dia kena pakai pakaian yang benar-benar menghalang daripada menitisnya darah itu terkena pada tempat sembahyang. Jadi dia dah tahu. Dia kena pakai protection. Kalau tak boleh. Tak boleh datang. Tak wajiblah dia untuk datang. Tapi kalau itu menjadi alasan, tak boleh lah juga. Allah tahu kita punya alasan itu. Subhanallah. Jadi beruntung zaman sekarang ada kelas online begini. Dan kelas online ini, tiba-tiba kalau malam hari begini, dia satu cabaran yang besar untuk belajar fiqh. Tapi saudara kata, malam belajar apa? Belajar fiqh. Okey lah. Bermakna, ibu-ibu, hari ini kalau ibu-ibu dah belajar dekat sini ni, tiba-tiba ada satu kelas lain dekat masjid dan ibu-ibu dalam keadaan haid, dah tak wajib lah untuk ke sana sebab ada ni. Ada alternatif. Subhanallah. Boleh InsyaAllah. Moga Allah redha dan Allah beri kemudahan untuk kefahaman ini. Okey, seterusnya. Ayat ini menerangkan bahawa orang yang junub dilarang berada di tempat solat masjid. Justru larangan mengerjakan solat adalah lebih utama. Kalau kat tempat masjid tu pun tak boleh pergi, bermakna solat itu lebih utama. Allahumma salli ala Muhammad. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu bi ghairi tuhurin. Sama sekali orang yang tidak bersuci itu, yang tak suci itu tak boleh solat. Tidak diterima solatnya tanpa bersuci. Apabila dia dalam keadaan berjunub, mestilah dia dalam keadaan yang tidak bersuci. Dia kena mandi dulu, selesaikan, barulah dia wajib untuk solat. Tapi kalau dia melengahkan untuk mandi junub, terutamanya pada waktu subuh, kalau dia sengaja melewatkan, dia berdosa. Terutamanya kepada pasangan yang sudah berkahwin.
Okay. Kerana kalian kan duduk bersama dengan suami. Kadang-kadang tidak bersama pun dia boleh menyebabkan tadi seperti yang kita bincangkan. Maka kalian yang lebih mengetahui antara kalian bersegeralah untuk membersihkan diri supaya kita boleh diterima ibadah kita, terutamanya solat subuh kita itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksud suci ialah suci daripada hadas dan janabah. Hadis ini juga menunjukkan haram mengerjakan solat sekiranya berhadas dan janabah. Sebenarnya hukum utama adalah solat. Tapi apabila dia berkaitan dengan tempat solat, dia ada kaitan lah untuk kita bila zaman sekarang sebahagian tempat tapi tak banyak dah belajarnya dekat masjid. Okay? Tapi sekarang setiap masjid ada bilik kuliah, alhamdulillah. Maka itu satu kemudahan yang sangat tidak boleh wanita yang apabila mendengar ada perhabaran majlis ilmu yang wajib ini kemudian dia tak melangkah ke arah itu. Dia akan dipertanggungjawabkan kalau dia dah mendengar perhabaran itu. Contoh hari ini online, Allahumma salli ala Muhammad, perhabaran ini ada iklan kan? Dan kelas tahu, dia kelas fiqah macam tu kan? Tapi alhamdulillah kalau ikutkan malam-malam gini, kalau sampai 80 orang ni, tahniah lah. Ni satu perkembangan yang baik, alhamdulillah, walaupun online. Dan di seluruh pelosok Nusantara ni saya rasa ni, bukan saja Malaysia kan. Alhamdulillah. Moga-moga Allah SWT menerima kita punya konsep pembelajaran ini pada zaman moden ni. Dan ditambah lagi dekat FB Live ni, subhanallah. Dan moga-moga ilmu yang disampaikan dapat difahami lah. Moga-moga faham lah, insya-Allah. Dan kita boleh menjadi, bukanlah jadi mufti tau, tapi kita boleh buat hukum tu untuk diri kita. Kita faham, oh ni tak boleh. Oh ini boleh, ini haram. Oh ini sepatutnya begini dan begini. Itu cerita fiqh. Dan bila kita tahu tentang hukum hakam ni, maka kita akan lebih mudah dan lebih teratur kita punya perjalanan ibadah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Next, sikit lagi sebelum saya tutup ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Perkara yang diharamkan lagi, ni berhenti dan duduk di dalam masjid. Dia buat apa kat sini? Dia saja-saja masuk dan duduk. Dia saja-saja masuk dan dia duduk. Kalau dia melintasi tanpa berhenti, dia berulang alik mengambil barang, keluar masuk, itu hukumnya harus. Okay? Seperti mana sabdaan Allahumma salli ala Muhammad, seperti firman Allah SWT yang ke atas tadi tu, dalam surah apa tadi? Allahumma salli An-Nisa. Allahumma salli ala Muhammad, wala junuban, surah An-Nisa kan? Wala junuban illa abiri sabil tu, dia jangan hampiri dalam keadaan junub kecuali kamu hanya melintas. Maksudnya lalu lalang. Lalu lalang nak pergi ambil barang ke masuk dalam, tak duduk lah lama kan? Kecuali dengan sebab yang saya sebutkan tadi tu lah. Jadi surah An-Nisa ini dalam ayat ini Ibn Rushdi menjelaskan yang menjadikan sebab bahawa Imam Syafi'i dan ahli zahir yang berselisih dalam masa ini kerana perbezaan pendapat dalam memahami makna ayat 43 surah An-Nisa ini. Makna terkandung dalam ayat ini termasuk kiasan dalam kalimah tersembunyi itu iaitu tempat solat. Takut kita ini kalau kita duduk, yang kita duduk itu adalah tempat setiap hari manusia yang datang masjid, dia memang itulah tempat utama solat. Jadi tadi saya katakan apa? Kalau dekat veranda, itu bukan tempat utama untuk solat. Kecuali solat Jumaat. Solat Jumaat kan seminggu sekali je. Dia bukan hari-hari. Tapi yang tempat hari-hari tu di dalam. Tapi lebih baik kalau betul-betul ketika itu dalam keadaan sebegitu, terutamanya wanita yang haid, dia perlu ada protection seperti mana yang kita bincangkan tadi. Wallahu a'lam. Sikit lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Artinya daripada ayat tadi tu, Allahumma salli ala Muhammad, janganlah kita mengerjakan solat dan berada di tempat ruangan solat tu kalau kita saja-saja tak ada kepentingan. Belajar kan lain. Belajar ni kewajipan. Tapi memang saya saja duduk kat situ macam tadi tu bila dah lepas kelas borak-borak ke apa. Lagi-lagi dalam masjid sebenarnya tak boleh berborak perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Atas sikit kak? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sekiranya berjuduk kecuali dia melintas saja kan, diulang balik semula,
sesungguhnya perkara ini adalah satu peringatan yang sangat besar, sama ada lelaki atau perempuan. Kalau dia memang dalam keadaan lelaki itu pun, Allahumma salli ala Muhammad, dia baru lepas mungkin ada hubungan dengan suami isteri dia ke semua, pastikan dia kena mandi wajib dululah. Baru dia datang ke masjid dan dia bersuci dulu. Perempuan pun samalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Nabi SAW untuk dalil Allahumma salli ala Muhammad. Kalau di surau dia diberi rukhsah kat tadi tu Kak. Kalau surau. Sebab surau bukan tempat untuk iktikaf. Kalau untuk belajar dibolehkan. Tapi untuk saja duduk, kalau tak ada tujuan tidak digalakkan. Saya nak beruzlah lah Ustazah. Tapi saya uzur. Saya tak pergi masjid, saya pergi surau. Kau duduk rumah, kau cari tempat ujung kat rumah kau tu, jadikan dia surau sikit lah. Itu lebih baik. Tak payah cari alasan sebab nak pergi situ. Tapi kalau ada majlis ilmu dekat surau, itu harus. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kalau di surau. Okay, sebab dia tak ada tempat untuk iktikaf di situ. Wallahualam. Boleh tak InsyaAllah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, la uhillu al-masjida lihaidi wala li junubin. Sama-sama kat hawa. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Masjid ini khusus memang untuk masjid dan surau yang dinaik taraf kepada masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surau tempat saya ni pun sebenarnya dia surau dinaik taraf masjid. Tetapi tempat belajarnya adalah dekat bilik kuliah. Sebelah kawasan surau tu lah. Tapi ada kalanya kalau bilik kuliah tu tak cukup, ramai jamaah datang, jadi dia akan transfer pergi dekat kawasan tempat semayang. Lebih luas. Tapi sahabat-sahabat saya, jamaah saya, dia dah faham dah perkara ni. Dia dah belajar kan, jilid 1 dia dah belajar, dia dah jilid 4 kat surau tu. Surau Nurul Falah tu. Jadi kalau dia orang haid, dia akan duduk dekat veranda je. Surau tu ada veranda lah. Macam tu. Okay. Yang ketiga yang diharamkan ketika berjunub ini, tawaf mengelilingi Kaabah, sama ada tawaf fardu atau sunat. Ini kerana tawaf sama hukumnya dengan solat. Sebab itu disyaratkan bersuci dahulu sebagaimana ibadah solat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang bersabda, atas sikit Kak, subhanallah. Sudah nampak tu? Boleh. Dah faham. Okey dah. At-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah ahalla lakum fihi al-kalam. Faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Tawaf di Baitullah Al-Haram itu merupakan solat. Tetapi Allah menghalalkan kamu bercakap-cakap dalam tawaf. Sesiapa yang bercakap, hendaklah bercakap yang baik-baik. Subhanallah. Ada soalan di KFB ni, apa bezanya surau dengan masjid? Saya tak faham. Masjid adalah untuk mereka yang boleh solat Jumaat setiap minggu tu. Surau tak dibolehkan solat Jumaat. Kak Rohini yang bertanya ni di FB. Wallahualam. Okay. Next. Ada lagi tak? Ke dah habis? Sikit ya. Ada keempat. Dan perkara yang keempat, membaca Al-Quran. Ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu sangat bahagia bila dengan Al-Quran. Tapi larangan bagi mereka yang berjunub. Ini larangan keras daripada Rasulullah SAW. Dia disebut bukan larangan ni, tegahan. Larangan dan tegahan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bersabda, la taqra'ul haidu wala junubu syai'an minal Al-Quran. Minal Al-Quran. Minal Quran, maaf. Orang yang dalam haid dan junub jangan membaca sesuatu pun daripada Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmizi dan lainnya. Ada nak tanya tentang ni? Tak ada Ustazah. Faham Faham Ustazah. Okey, Quran ni bukan sahaja Quran mushaf tapi Quran tafsir sekali. Ustazah. Kak Masroha bertanya. Silakan Kak Masroha.
Baca dalam hati boleh kan Ustazah? Dalam hati. Mulut jangan berkumat kamit. Dalam hati. Yelah. Kita berusaha dalam hati, pastikan kita memang berjaya buat begitu. Tapi kalau dekat dalam kelas, biasanya kita akan terkumat kamit. Itu masalah kita. Berhati-hati. Dalam hati tak ada masalah. Boleh. Jalan selamat tak payah terus Ustazah. Rehatlah sekejap. Tak apalah. Jangan Okey, pegang, okey. jangan sentuh. Macam tu je. Sebab kita itu memang waktu rehat kita. Bukan lama pun. 5 hingga 7 hari. Lama Ustazah. Ya Allah, rindu dengan Al-Quran. Aku tahu benda tu, perasaan berkobar-kobar tu macam tu. Tapi itu kadang-kadang asutan syaitan. Saya minta maaf. Betul Kak Surina? Nak gelak ke tak nak gelak pun tak tahu Kak Surina kan. Tapi itulah ujian kita orang perempuan. Tak boleh lah, kena datang kelas ni. Kadang-kadang yang mengajar pun kena berhati-hati. Yang mengajar Al-Quran ni. Ini alasan biasa saya. Sebab itu saya tak ambil tauliah untuk mengajar Al-Quran. Tapi untuk mengaji Al-Quran boleh lagi lah. Alhamdulillah, insyaAllah Kak Masrah. Bolehlah Ustazah, dipercayai juga. kalau mengajar, contoh kita mengajar budak mengaji. Okay. Kalau kita mengajar budak mengaji, kalau dia salah, setakat membetulkan beberapa perkataan ataupun ayat, itu masih diharuskan. Sebab dia guru. Tapi jangan pula dia betulkan, pula dia baca daripada awal ayat sampai akhir. Itu tak boleh. Itu haram. Hukumnya haram. Ditegah oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Okey Kak Suaya. Saya suka Kak Suaya ni. Setiap kali dia angkat tangan je. Tak nak tanya ke Kak Suaya? Angkat tangan thumbs up je. Ada love juga keluar, Alhamdulillah. Dia ketawa pula. Ada lain? Kalau tak ada, akhir sekali untuk bab yang ini, sikit lagi ya. Untuk penutup ini, orang junub harus membaca Al-Quran dalam hati. Seperti Kak Masrah katakan tadi tu. Tanpa melafazkannya. Alif bata tak ada masalah Kak. Bismillah okey. Sebab alif bata tu cuma perkataan yang terpisah. Alif bata. Kalau tersebut alif lam mim pun masih okey lagi. Sebab dalam Al-Quran ada jenis bacaan huruf. Dia huruf muqatta'ah. Huruf yang terpisah. Bismillah ni boleh baca bagi orang yang berjunub dan juga orang yang dalam keadaan haid. Kerana apa? Kerana ia sudah menjadi kebiasaan dan dia dikira zikir ataupun sebagai wirid kepada dalam kehidupan kita. Makan bismillah, tidur bismillah, minum bismillah, pergi buat apa-apa bismillah, kan? Duduk bismillah, baring bismillah, siram pokok bunga bismillah. Jadi dia tak ada jadi masalah. Walaupun bismillah itu sebahagian daripada suratul Fatihah. Wallahu a'lam. Dan sesungguhnya harus membaca ayat Al-Quran dengan niat berzikir dan bukan dengan niat membaca Al-Quran seperti dia berkata A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada doa di dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sesiapa yang dalam keadaan haid, dia baca ayat ni sebab dia adalah perkara yang diniatkan sebagai doa, hukumnya harus. Terutamanya juga bila doa naik kenderaan. Bawah sikit ni. Surah. Dapat jawapan. Petang tadi mencari ni, doa ni. Dalam saya punya grup mengaji. Doa naik kenderaan. Surah Az-Zukhruf ayat 13 Kak Era. Note. Saya tak ingat siapa yang kena tu. Tolong saya. Kak siapa? Kak Amnira pun boleh note sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Dia sebahagiannya Ustazah, bukan ayat penuh. Sebahagian sebab dia doa. Dia doa. Sebab dia menjadi satu wirid. Wirid ni maksudnya diulang. Naik kenderaannya baca. Tak naik kenderaan pun kadang-kadang terbaca. Kadang-kadang lah. Tapi naik basikal tak baca. Kenapa? Macam bukan kenderaan sangat lah Ustazah. Kenderaan okey. Dia di kenderaan kan. Kan. Okay. Surah Az-Zukhruf ayat 13. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Maknanya tak boleh baca satu surah lah. Macam kita dah biasa sebelum tidur. Baca satu surah, bukan main lagi. Kau nak tak, baca daripada mana? Maksud dia macam kita dah biasa baca Al-Mulk sebelum tidur, kita nak baca macam mana?
Kalau Kau kita ada niat rotan ke? Kak Amira ada rotan? Al-Mu'min mana boleh. Kau ada rotan? Kalau ada, Macam, kau rotan di ringkas 5. macam 3 kul boleh saja kan kalau kita dah 3 biasa. kul sebab apa boleh? Kita Sebab kita dah biasa baca. Ya, Suratul Mulk tu kau baca kalau nak tidur je, bukan kau baca pagi, petang, siang, malam. jangan Mira. Dah habis ke tadi tu? Terus tutup. Ini Ustazah ini dah sudah bukan- khabar tadi. Alamak, nak buka balik. dah habis ke belum tadi tu? Saya tak buka kitab ni. Ayatul Kursi boleh sebab dia salah satu daripada ruqyah, ayat ruqyah. Tapi Tapi kena, nanti saya jual Kak Zrina rotan saja. tapi kan Kak Hawa tadi yang tanya. Pastikan kita hafal. Pastikan kita hafal. Cuba tengok, saya dah habis kot ni. Kerja akum tu sampai habis boleh juga kot. Dia enggak Dah zikir. hafal ke belum Kak Rafia? Okey dah. Ya? Dah. Menyentuh Al-Quran ni tunggu hari Khamis nanti. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Tawakkaltu bahwa Kan kerja zikir. okey. Kalau dia memang Kak Rafia baca pagi, petang, siang dan malam Kak Rafia. Pagi baca, Ya, petang faham. baca sekurang-kurangnya. Okey. Pagi, petang Okey. baca, malam pun baca. Jadi amalan begitu. Maka dia boleh Yes, jadi ya. amalan apa Kak Rafia? Period. Okey dah. Tak dengar? Apa Kak? Sekarang dah tak ada dah bab terminologi Oh, sekarang dah tak period. Alhamdulillah. Jadi tak risau lah. Yang risau tu Kak Amira tu. Dia baru hafal. Dia orang Azrina muda-muda tu. lagi. Muda-muda ni. Saya pun sekali muda juga ni. Sikit. Kita dah tua dah tak ada dah. Yelah, tapi kan Kak Rafia, saya boleh bagi tahu walaupun memang dah tua. Allah, aku terlepas saya cakap ni. Bukan dah tua, dah berusia, minta maaf. Astaghfirullahaladzim, saya minta maaf. Orang lama. Tak adalah orang veteran ni kan. Dia orang yang betul. berpengalaman ni. Walaupun dalam istilah perubatan ada menyatakan bahawa bila dia dah menopause, maksudnya dia dah berhenti keluar haid, dia sebenarnya tidak semestinya akan berhenti berterusan. Nanti tanya dengan Ustazah Misnah tu. Betul tak apa yang saya katakan ni? Sebab Syekh Mansur menceritakan kepada kami, perempuan ni memang ada menopause, tapi kalau bila berlaku beberapa kes tertentu, tiba-tiba darah keluar, itu nak dikira macam mana? Dia tetap kena dikira mengikut kiraan haid ataupun istihadah. Subhanallah. Ya, ya. Wallahualam. Okey. Itu saja. Ada soalan lain? Dia wajibkan. Tak payah mandi wajib. Kalau dia kurang daripada 24 jam, tak payah mandi wajib. Tapi kalau dia lebih daripada 24 jam, dia dikira haid, dia kena mandi wajib. Okey. Terima kasih Ustazah. Sebab ni ada pengalaman yang berlaku dalam kelas saya. Saya ada buat daurah untuk haid darah wanita ni lah. Dia orang cakap, udah menopause Ustazah, tak ada dah, darah ni tak ada dah. Jadi yang cakap Rafia cakap ni kan. Saya cakap jangan confident sangat. Bila menopause dah? Dah 10 tahun, sekarang umur berapa? 60 lebih, 61, 62 dia cakap macam tu. Masa tu 40 lebih. Lepas tu tiba-tiba daurah yang next tu dia datang. Orang lain sembahyang. Akak kenapa tak sembahyang? Ustazah, tiba-tiba tiba-tiba dia cakap, dia berlaku apa yang Ustazah ajar tu. Saya dah lama tak ada benda tu. Lebih daripada 24 jam. Saya dah belajar bermakna daripada 24 jam. Itu haid lah kan Ustazah. Pandai saya cakap. Fahamlah saya mengajar itu. Jadi jangan confident sangat. Ya bunda sekalian. Jangan merasa bahawa kalian bila tiba-tiba saja macam dah menopause, tiba-tiba tak ada pula berlaku begitu. Kalau tak ada, Alhamdulillah. Tapi kalau berlaku, maka kiraannya dia tetap mengikut. Kalau kurang daripada 24 jam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu keahlilah. Tak ada apa-apa sakit, 5 hari datang bulan ni, tu. Maka dia dikira haid kalau lebih daripada 24 jam. Wow. Betul Ustazah, berkongsi sikit Ustazah. Ya saya Kak Wan. Kak Wan pergi Mekah. Saya? Kak Wan dah setahun tak ada haid. Lepas tu, Kak Wan duduk yelah masa tu ada rezeki sikit, ambil kelas yang elok sikit lah, package yang elok sikit. So hari-hari Ustazah akan mengajar. Jadi kebelakangan sebelum kita menunaikan haji tu, Ustazah akan menekan pada haid, istiadah, darah-darah tu. Jadi hari-hari cerita benda tu je. Jadi
kita kan berdosa dalam hati dia kata, ya Allah hari-hari cerita macam ni kan aku ni dah tak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Cakap macam tu kan. Innallaha ghafurur rahim. Hari-hari dia melekat sebab ada ramai orang muda kan dalam package tu. Malam tu Ustazah datang juga sama-sama Ustazah. Kau 24 jam tak kawan? Tak. Rasa satu hari tak sampai 24 jam tapi kawan mandi ada tak, juga. kalau tak sampai 24 jam tak payah mandi. Itu istihadah betul lah. Sikit dia Ustazah tu menekankan dia macam-macam fashion ni apa tu puan-puan datin-datin dia yang sama-sama tu lah menyerang. Yelah yang sama-sama tu kalau kurang 24 jam dia tak perlu mandi wajib. Okey masa tu tak tahu Ustazah. Kawan mandi Masa juga tu tak wajib. tahu kenapa tak tanya dengan ustazah tu. Kan Allah Sebab kita tak beri perhatian sangat sebab hari-hari cerita benda tu je kan. kan itu cerita syaitan macam tu je. punya bisikan. Tak payah dengar. Hari-hari yang sama. Kita duduk dalam Hari-hari kelas kelas tu fiqah. tapi Hari-hari kelas fiqah. betul Ustazah. Tu sebab kita tak boleh terdetik Kawan, kan benda-benda yang macam tu. Kawan kalau Kawan masih ingat Kawan pergi haji bila? Saya minta maaf Kawan. Sebab Kawan dah cakap kat sini. Saya bagi tahu lah terus. 2009. Bermakna tahun bila tu? Dah 15 tahun lalu kan? 15 tahun lalu. Umur kawan 54 tahun. Yelah maksud saya dah 15-16 tahun yang lalu. Ya Ustazah. Ketika Kak Wan berada dalam keadaan tu, Kak Wan bayar fidyah tak? Dalam kecil. Tidak, tapi Ustazah aja berzikir kan. Yelah, masa tu dah bayar dam kecil tak? Dah. Fidyah, sebelum pergi haji Kak Wan dah Bukan settle sebelum semua aku fidyah, kata selepas kau bercakap tu. Dah bayar ke belum? Selepas bercakap, Yelah, bercakap asyik-asyik kelas ni, asyik-asyik kelas ni, asyik-asyik kelas ni je. Kalau belum, so Kak Wan boleh buat sekarang lah. Qadha je. Bayar fidyah macam mana tu? Bayar fidyah untuk Dia satu ada hari? fidyah, dia ada dam kecil kan? Kerana kita bercakap perkara yang kurang bermanfaat ketika haji. Dan tak bercakap dalam hati je berdetik. Yelah, berdetik tu pun dia menyebabkan hati kita ini jadi tercakap ya. Lepas tu tercakap kita juga mesti berbual bayar lah. fidyah macam mana Ustazah? Bayarlah, bayar sedekah je niatkan supaya Allah SWT menerima segala amalan kita lah insya-Allah. Bukanlah tempoh kira hari tu kan? Kalau kau hari-hari ke cakap benda yang sama? Tak, maksudnya masa kita cakap sekali je. Sekali, 2 kali tu kira lah. Kalau dekat Haramain, kalau kita kena bayar dam kecil, dia 5 rial hingga 7 rial macam tu kan? Kak Wan Ustazah, Kak Wan tak kisah Ustazah bila Kak Wan bersedekah je. Bukan, tahu itu tak payah cerita Kak Wan, bukan itu. Kak Wan kena faham ayat saya ni. Kak Wan kena faham, ibu-ibu semua kena faham. Dia bukan kerana sehari-hari kita sedekah-sedekah, bukan. Ketika itu kita buat silap tapi kita tak tahu silap kita tu. Dan ketika itulah kita walaupun sedekah kita tak niat untuk membayar kesilapan kita. Sekarang ni Kak Wan baru teringat dan baru cakap ni, kemudian Kak Wan tercakap dekat halayak pula ni. Kak Wan tercakap apa kata Allah SWT Muhammad, Kak Suhaya ni suka betul lah dia. Terkejut, suka, macam-macam dia punya emosi ni. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Saya ingatkan dan nasihatkan sajalah. Kak Wan, besok sedekah subuh Kak Wan. Kak Wan niatkan aja. Aku pernah melakukan sedikit kesilapan dulu kerana bercakap berihal majlis ilmu 2029 ketika haji. Cakap macam itu, ya Allah aku bayar ini sebagai qadha kerana aku tak buat perkara. Walaupun dulu aku sedekah tapi aku tak niat dengan perkara tu. Kerana aku niatkan untuk perkara itu supaya Allah dapat mengampunkan segala kesilapan dan hilaf aku ketika itu. Wallahu a'lam. Ya Kak Wan Tak kira jumlah berapa Ustazah? Tadi saya dah cakap tadi tu, kalau dekat Mekah dengan Madinah, dekat Haramain, dia kan 5 atau 7 rial sekarang. Tapi 2019 ada 5 rial sama dengan 5 rial sekarang. Terpulang lah. RM10 okey lah. RM10 pagi ni, besok pagi. Mungkin 2-3 kali bercakap, 2-3 kali. Masuk dalam tabuk, masuk dalam tu masjid boleh Ustazah? Terpulang, tak kisah. Terpulang. Okay. Kalau nak online pun boleh. Bagilah dia masuk dekat dalam tabung gemah Nur Iman. Ya, betul benda. Saya pun cakap. Tabung gemah Nak Iman. Tabung gemah Nak Iman dah tetap tu. Kak Puan ni cakap lagi kat sini. Jangan.
Masya Allah. Sebab Ya, apa? ya, Pagi-pagi ya, pergi Kak Noreha. surau kan, jadi masuk kat tabung surau lah. Yalah, masuk dalam tabung Gubernur Iman je. Tak apa, tak ada masalah. Yang ada scan tu. Ada apa? Abang tak QR reti nak code tu. online line tu Ustazah. Oh, kau main lagi. Bagi Kak Amnira buatkan. Habis cerita. Okeylah. Okey Kak Wan. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Kak Wan. Saya minta maaf ya Kak Wan. Ya Kak Noreha, dia dah angkat ini tangan baru tu. Kak Wan tahu. Ini Kak Wan tahu. Alhamdulillah ilmu. Masya Allah. Minta maaf ya Kak Wan. Ya Kak Noreha. Ni, kitanya gini, kadang duit tu kita duduk dalam bank lagi, kadang kitanya niat nak dekat subuh. Tapi kita niat duit, aku tak pergi tanya ni, tapi niat nak tok pun sejadah gitu, duitnya tak ada betul lah gitu. Jadi kita niat dalam hati, jadi tak ada lah duitnya. Lepas tu dah tak ada duitnya bila nak bagi? Nak bagi esok lah maksudnya, tapi kena ambil bank dulu. Betul lah tu. Gitu ya. Boleh. Kak Noreha. Dia macam ni je. Boleh. Dia macam ni. Kak Noreha niat setiap hari. Pastikan setiap hari kalau Kak Noreha niat hari ni, hari Ahad. Kak Noreha besok pagi hari Isnin. Isnin RM5 contoh. Isnin RM5. Hari ni aku nak sedekah subuh. Selasa RM10. Rabu RM12. Contoh. Kemudian hari Jumaat RM25. Campur-campur tu pergi bank. Lamsam. Aku niat seminggu yang aku tak sempat nak pergi tu. Macam online tu. Tak boleh. Moga-moga Allah menerima insya-Allah. Gitulah nak bawa ada ustaz kata. Boleh insya-Allah. Jadi kita pun duit tanya tak ada nak tok subuh tak ada tabung depan kita. Duit tak ada kat tangan ni, duit kat bank. Tak apa kat Noreha insya-Allah. Boleh. Mudah-mudahan Allah menerima. Ada soalan lain? Sebelum saya tutup. Terima kasih Ustazah, faham. Sama. Moga-moga ada kebaikan. Kalau tak ada apa-apa, saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa kat Amnira dan semua kat yang lain. Yang tu head Faham dah? Alhamdulillah. Syukur. Maksudnya kita nak derma tu. Tapi terniat tu duit tak ada di tangan. Maksudnya kita dah niat. Boleh lah. InsyaAllah. Dia niat itu tidak akan mendapat pahala yang penuh selagi dia belum dikeluarkan. Tapi niat itu akan mendapat satu pahala insyaAllah. Kebaikan. InsyaAllah kita dengan Allah. Moga-moga insyaAllah dipermudahkan. Wallahu'alam. Itu saja. Terima kasih. Minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Berlebihan kalau bercakap. Kalau terlalu tegas ke apa berkaitan dengan hukum-hukum Allah ini. Saya hanya menyampaikan dan menerangkan. Moga-moga kalau ada kesilapan dan ada khilaf di situ. Dalam fiqh ini memang ada khilaf. Dan dia menyebabkan khilaf itulah menjadi panduan supaya kita tidak merendahkan dan hanya meninggikan satu-satu fahaman ataupun pendapat. Jadi oleh itu setiap pandangan yang ada khilaf maka kita raikan kalau mereka tidak bergaduh sebagai para a'immah, sebagai orang yang besar, kenapa kita yang belajar untuk bergaduh dan mencari ruang supaya nak mencari perbezaan, kita mencari kebersamaan dalam menerima pandangan setiap alim ulama ini, insya-Allah. Wallahualam, saya serahkan kepada Bunda Nur. Moga-moga ini kebaikan yang besar. Wallahualam. Nak baca Al-Mulk ke? Boleh ke? Ataupun tak? Boleh baca juga sendiri. Okay, kita ambil ruang malam ni. Kita ambil ruang. Kebetulan dengan Ustazah. Saya belum mengantuk sangat ni. InsyaAllah memang ada kebaikan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi mohon Surah Al-Mulk, jemaah keluarkan mushaf, keluarkan mushaf untuk kita. Mushaf Al-Quran untuk kita. Sama-sama Ustazah baca Al-Mulk. Surah Al-Mulk insyaAllah. Surah apa? Kak Amnira? Surah Al-Mulk 562. 562. Baru nak cakap. Kata tadi dah hafal. Jangan baca Azurah kan? Alah, baru ingat nak baca. Dalam hati je Kak. Janganlah berdosa Kak. Walaupun kita hafal lah. Dah dapat hadiah, menang lah. Tak boleh. Baik, boleh bersedia saya? Semua dah buka insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Surah Al-Mulk juzuk yang ke-29 ke surat 562. Moga-moga ada perlindungan sebelum kita melelapkan mata kita ini insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Silakan. Alhamdulillah. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran kepada Al-Fadilah Ustazah Hajjah Nurliah Haji Kasmuri yang sudi bersama dengan kuliah Isyak Agama Nur Iman pada malam ini walaupun jemputan di saat akhir disebabkan oleh Ustaz yang sebelum ini ada masalah. Jadi alhamdulillah Ustazah sudi menerima jemputan untuk kuliah malam ini merujuk kepada kitab fiqh mazhab Syafi'i dan alhamdulillah malam ini kita dengar Ustazah syarah tentang sebab-sebab janabah, perkara-perkara yang diharamkan sebab-sebab janabah. Mudah-mudahan perbincangan yang menyeluruh mudah-mudahan memberi manfaat, barakah yang tidak terhingga dan moga Allah redha dan beri pertambahan kefahaman ilmu kepada kita semua dengan asbab syarah yang disampaikan oleh Al-Fadilah Ustazah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman yang telah menyediakan platform untuk kita berkuliah pada malam ini dan juga kepada para jemaah muslimin muslimat. Mungkin tak ada muslimat, tak ada muslimin ke? Tak pasti. Jadi walau bagaimanapun kita ucapkan tahniah lah dapat bersama-sama mengimarahkan kuliah bersama dengan Al-Fadilah Ustazah pada malam ini. Moga Allah tunjukkan kita arah kebaikan, pertingkatkan lagi iman kita dan mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusan kita di dunia ini di mana pun kita berada di bumi Allah ini insya-Allah. Dan untuk makluman para jemaah yang dikasihi sekalian, kuliah subuh kita besok 6.45 pagi seperti biasa. Kita bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh untuk bacaan Yasin, doa serta tazkirah kisah-kisah dari Al-Quran. Jadi dijemput para pencinta ilmu teruskan bersama dengan kuliah-kuliah yang kita sediakan. Jadi sebagai penutup tirai malam ini, sekali lagi dipersilakan Al-Fadilah Ustazah Hajjah Nurliah Haji Kasmuri untuk membimbing macam doa penutup kita malam ini, bertasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dulu dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la matba'una syaqiya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina li muqassirina li amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah minkum minna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya dengan izin Allah. Semoga Allah juga membalas kebaikan. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaallah.